A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dengan sifat kasih sayang dan juga pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengekalkan kita dalam kehidupan, tak lain dan tak bukan untuk kita terus menerus memikul amanah yang telah pun diberikan kepada kita di dalam menjadi seorang hamba yang berkualiti, seorang hamba yang taat kepada setiap perintahnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini menjadi salah satu cara untuk kita mendapatkan pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita di dalam edisi 14 September 2021 bersamaan 6 Safar 1443 Hijriah. Hari ini alhamdulillah hari Selasa. Jadi saudara betul sekalian, kalau kita lihat pada pagi ini ataupun pada saat sekarang ini, sudah pun banyak daripada negeri-negeri yang terdapat di Malaysia ini memasuki fasa kedua di dalam pelan pemulihan negara. Jadi ayuh sama-sama, walaupun kita sudah pun menikmati pelbagai kelonggaran yang diberikan, namun ayuh kita terus patuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan dengan SOP yang kita patuhi ini akan mampu untuk mengelakkan kita daripada terkena jangkitan COVID-19 di Malaysia ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, seperti biasa, dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita bualkan, sama-sama kita bincangkan, sama-sama kita keluarkan diri kita daripada kekeliruan. Jadi pada pagi ini, menerusi silibus pengajian hadis, kita akan sama-sama membincangkan topik berkaitan dengan hilangnya amanah. Seperti mana di awal tadi saya sebutkan, kita hidup di atas muka bumi ini penuh dengan amanah yang perlu kita pikul. Amanah sebagai seorang hamba, amanah sebagai seorang pemimpin, amanah sebagai seorang anak dan sebagainya. Dan apakah sebenarnya yang akan berlaku sekiranya amanah ini hilang daripada diri kita. Dan insya-Allah pada pagi ini yang akan menjawab persoalan, yang akan memberikan penerangan kepada kita berkaitan dengan topik ini, bersama dengan kita salah seorang penceramah, salah seorang motivator yang cukup tersohor di Malaysia. Tak lain tak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Said Muhammad Nur Hisham, Tuan Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesihatan, diberikan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa sidang untuk sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh terus menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom sebagai permulaannya ni, sama-sama kita ingin mengetahui. Jadi Ustaz, kalau kita lihat berkaitan dengan amanah ni, terdapatnya pelbagai hadis-hadis yang menyebutkan tentang kepentingan amanah. Jadi pada pagi ini kita nak membincangkan tentang hilangnya amanah. Jadi Ustaz, ada apakah hadis yang kita akan kongsikan pada pagi ini berkaitan dengan topik kita hilangnya amanah? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada pengacara kita, ibu ayah, para penonton Tanyalah Ustaz, abang-abang, kameraman, kru, penerbit dan semualah. Moga-moga Allah Ta'ala berkati pagi kita dengan memulakannya dengan majlis ilmu. Moga-moga kita termasuk dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuratiha. Ya Allah, berkatilah untuk umatku di waktu paginya. Kita pagi mula dengan majlis ilmu, moga-moga diberkati oleh Allah. Hilangnya amanah. Hilang amanah. Bagaimana moderator sebut tadi, kita pengajian hadis, maka kita baca sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih
dalam babul ilmi, dalam bab ilmu. Bagaimana apabila ada seorang A'rabi, orang Badui. Ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, Rasulullah telah sedang menyampaikan Islam, sedang bercakap, ada riwayat sebut sedang berkhutbah. Lalu Badui itu masuk tanya soalan, terus masuk tanya soalan. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kiamat bila? Rasulullah pun diam. Rasulullah tak jawab terus soalan tu, sehingga para sahabat bercakap-cakap. Para sahabat kata Rasulullah tak dengar kot. Ada sahabat kata, Rasulullah marah ke? Terus menyampuk tanya soalan. Mata sa'ah? Bila kiamat wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah tak layan lagi. Rasulullah teruskan percakapan baginda. Selepas satu ketika baru Rasulullah tanya balik. Aina sa'il? Mana yang tanya soalan tadi? Dia kata, ha ana dha. Ni saya yang tanya tadi. Mata sa'ah? Bila kiamat? Saya tanya tadi. Lalu Nabi SAW jawab, Idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila hilangnya amanah, hilang amanah. Apabila hilangnya amanah, maka tunggulah kehancuran. Tunggulah saat kehancuran itu. Tapi bagus Badui ni, dia tanya lagi soalan. Sebab tu para sahabat, bila dalam majlis-majlis bersama Rasulullah, kalau ada Badui, orang pada pasir orang ni, para sahabat seronok. Sebab Badui ni, dia tak faham, dia terus tanya. Tak malu tanya. Dia tak segan nak tanya, dia tanya je. Jadi para sahabat lain seronok sebab apa? Sebab dapat ilmu. Maknanya tanyalah. Kita buat tanyalah ustaz. Zaman tu tanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah sebut, apabila hilangnya amanah, fantaziris sa'ah. Amanah dikhianati, hilang, maka tunggulah kehancuran. Badui tadi tanya lagi Rasulullah, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? How? Bagaimanakah ya Rasulullah kata hilang amanah tu? Macam mana? Macam mana hakikat hilang amanah ini? Lalu Nabi SAW menjawab, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila diberikan satu-satu amanah, satu jawatan, satu tanggungjawab ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, kepada yang tidak layak, maka tunggulah kehancuran itu. Maka maksud utama duyi'atil amanah, hilangnya amanah, ialah apabila diberi jawatan, diberi tanggungjawab, diberi tugas kepada orang yang tidak selayaknya. Nak beri jaga agama, orang yang tidak cintakan agama. Nak beri jaga bisnes, orang yang memang tak jujur dengan bisnes. Nak beri buat marketing, orang yang tak faham pun buat marketing. Dia kerja dia kirim data je. Jadi ini satu pengkhianatan pada amanah. Diberi tugas, jawatan kepada orang yang bukan ahlinya. Saya tertarik apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah kitab Sahih Bukhari lah. Imam Ibn Hajar sebut, wa munasabatu hadzal matan li kitabil ilmi anna isnadal amri ila ghairi ahlihi innama yakunu 'inda ghalabatil jahli wa raf'il ilmi wa dhalika min jumlatil ashrat. Kata Imam Ibn Hajar, dia syarah kitab Sahih Bukhari kan. Imam Ibn Hajar kata, Imam Bukhari letakkan hadis ni dalam bab ilmu. Hadis bab hilangnya amanah letak dalam bab ilmu. Kesesuaian Imam Bukhari letak hadis ni dalam bab ilmu kerana apa? Kerana melantik, memberi tugas pada orang yang bukan ahli, orang yang tidak layak. Kenapa berlaku begini? Antara sebabnya kerana kejahilan. Mana kerana kejahilan dia tidak letak orang sepatutnya. Kan? Orang yang jaga kamera, dia letak kepada orang yang bukan kepakaran jaga kamera, lighting man dia suruh jaga kamera. Tak boleh nak fokus lah. Kalau nak wide kadang nak ni tak kena lah. Kan? Jadi kerana kejahilan. Kenapa tersebar melantik seseorang bukan ahli ni? Kerana kejahilan berlaku. Kerana kejahilan. Jadi sesuailah
Imam Bukhari letak dalam bab kejahilan. Satu lagi saya nak sebut juga oleh Ibnu Battal. Ibnu Battal ni pun terkenal lah dalam syarah Sahih Bukhari ni. Makna usnidal amru ila ghairi ahlihi annal a'immata qad i'tamanahumullahu ala ibadihi wa farada alaihimun nasihah lahum fayanbaghi lahum tawliyata ahli din fa idza qaladu ghaira ahli din faqad dayya'ul amanah allati qaladahumullahu iyyaha. Ibnu Battal kata, sesungguhnya para pemimpin mereka ini diberi amanah oleh Allah untuk membawa kebaikan untuk masyarakat, untuk ummah. Maka para pemimpin ini perlulah mengatur, memberi kebaikan dan mendengar pandangan agama di dalam melaksanakan tugas mereka yang Allah fardukan untuk mereka menjaga kebaikan ummah dan masyarakat. Sebab itu, apabila mereka ini tidak mengambil pandangan agama di dalam melaksanakan tugas, maka seolah-olah mereka telah mengkhianati lantikan Allah kepada mereka, yang akhirnya akan menyebabkan kerosakan demi kerosakan. Sebab agama Islam ini dari Allah. Jadi Allah yang tahu manusia, Allah yang tahu negara, sifat masyarakat dan sebagainya. Maka amanah ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang yang tidak layak diberikan amanah ini, maka dia akan berlaku kerosakan. Kan? Akan berlaku kerosakan. Orang yang tak faham dari segi kesihatan, orang yang tak faham dari segi keselamatan negara, orang yang tak faham dari segi macam mana nak develop ekonomi, tiba-tiba diberi amanah tersebut, dia akan berlaku kerosakan lah. Begitu juga dalam bisnes. Dia suruh jaga cash flow tu duit, tapi memang jenis ambil masuk poket. Ataupun seorang dia jujur tetapi tidak ada kepakaran dalam apa yang diberi tugas tersebut, maka dia akan membawa kerosakan. Ini yang dimaksudkan dalam hadisul bab, hadis yang kita bincang, apabila hilangnya amanah dalam bab kepimpinan, dalam bab kemasyarakatan, bahkan dalam bab kekeluargaan, dalam bab kejiranan, dalam pelbagai aspek. Bahkan termasuk dalam bab kejujuran ini juga, dalam kita mencari pasangan hidup, bahkan dalam agama Islam ada bab merisik kan. Merisik. Bila contohnya untuk merisik. Saya pula dah, bukan saya lah. Ya, betul. Maknanya abang kameraman ke dia nak cari isteri seorang lagi. Senyum abang kameraman. Dia pun tanya saya, macam mana Ustaz, kenal tak dia? Saya pun perlu jaga amanah. Saya kena beritahu dengan jelas, bukan mengumpat. Tapi inilah amanah ilmu yang kita tahu. Maka dalam bab amanah ini, ia dalam pelbagai aspek kehidupan. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi sedang sekalian, itulah kesimpulan awalnya berkaitan dengan tajuk hilangnya amanah ini adalah merujuk kepada orang yang diberikan tanggungjawab ataupun amanah bukan pada ahlinya. Jadi insyaAllah banyak lagi kita akan kupas, kita akan bincangkan berkaitan dengan hilangnya amanah ini. Jadi jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Saudara sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini di dalam Taman-Taman Syurga. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini di dalam Taman Syurga menerusi majlis ilmu kita, rancangan Tanyalah Ustaz ini menjadi perintis dan juga pemula awal kita untuk bertemu di dalam Taman Syurga yang hakiki di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan hilangnya amanah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi ini akan menjadi salah satu ataupun menjadi titik tolak untuk kita memperbaiki diri kita. Kalau mungkin sebelum ini kita ini ada sedikit kekurangan ataupun
pencacatan lah di dalam bab berkaitan dengan amanah. Mungkin kita ambil ringan berkaitan dengan amanah ini. Jadi pada pagi ini mudah-mudahan dengan pertemuan kita, dengan ilmu yang kita dapat berkaitan dengan hilangnya amanah pada pagi ini akan menjadikan diri kita untuk lebih beramanah di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ada sebarang persoalan boleh menerusi Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan pertama daripada penonton kita yang setia daripada Facebook, iaitu daripada Puan Masnida Johari. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah asas kepada sikap amanah? Dan yang keduanya, apakah unsur-unsur yang boleh membawa kepada tercalarnya sikap amanah? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Sama-sama. Soalan tadi, asas kepada sifat amanah. Jawapannya adalah asas pada sifat amanah ini adalah ayat nombor 58 surah An-Nisa. Pada ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton di rumah boleh catat nota. Kepada yang menonton di live Facebook, tanyalah Ustaz, tulis sikit kat ruangan komen, kita nak tengok nanti. Surah An-Nisa ayat 58, asas sifat amanah. Kemudian tag friend-friend kita pula, biar naik notification, lagi ramai orang yang menonton live ni. Para penonton yang menonton live Facebook pun kena tolong mainkan peranan untuk sebarkan majlis ilmu. Kita ni adalah sedikit ilmu, peranan kita yang ada sedikit ilmu ni berkongsi. Yang sedang menonton peranannya menyebarkan. Jadi tulis di ruangan komen, kemudian tag rakan-rakan. Asas sifat amanah. Asas perlu jaga amanah. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? 58. 58. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. An-Nisa 58. Kita tengok kat komen ni ramai dah tulis ni. An-Nisa 58, An-Nisa 58. Okey. Apa maksudnya? Asas kepada perlunya kita ni jaga amanah diberikan pada kita. Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah yang diberikan kepada kamu kepada ahlinya. Pelbagailah amanah kita kena jaga barang, kita tunaikan kepada ahlinya. Amanah kita diminta jaga rahsia, kita tunaikan pada ahlinya, jangan bocorkan rahsia. Amanah kita dengan satu-satu jawatan, kita tunaikan kepada ahli yang kita kena pegang jawatan tersebut. Tak kiralah di mana-mana peringkat. Asasnya kerana ini perintah Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sambung ayat ni, wa idza hakamtum an tahkumu bil adli. Apabila kamu berhukum, kamu nak memutuskan sesuatu hukum, maka hendaklah berhukum dengan adil. Dan tidak ada yang paling adil melainkan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala dah aturkan dalam Al-Quran. Sama ada hukum itu berkait dengan jenayah, sama ada hukum itu yang berkait dengan ekonomi. Sistem yang adil. Allah larang riba, Allah perintahkan zakat, Allah galakkan bersedekah. Itu adil dalam bidang ekonomi. Dalam bidang jenayah, adil. Hukum yang Allah Ta'ala tentukan. Ini Allah perintah. Yang pertama, tunaikan amanah. Kamu ada jawatan, kamu diberi amanah, tunaikan. Dan apabila kamu berhukum, berhukumlah dengan adil. Ini adalah asas yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga beriman kepada Allah bahawa setiap perkara yang diamanahkan pada kita, sama ada jawatan ataupun barang ataupun rahsia ataupun amanah ilmu, pada orang yang ada ilmu, itu satu juga amanah. Semuanya akan masuk dalam mahkamah Allah di hari akhirat, dan semuanya akan ada audit di hari akhirat. Di dunia ni, ya, bila kita diberi satu jawatan, kita dengan jawatan tersebut kita boleh buatlah kona kot tu, kona kot ni. Tahu kona? Kona tahu. Kona ni maknanya mengona. Pusing sana, pusing. Ni pusing kot tu, pusing kot ni. Kat dunia kita boleh lah. Kita asas menjaga amanah ini juga, kita yakin bahawa di hari akhirat nanti semua kena audit. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini semua mulut-mulut di seal. Ni tutup dengan emas, boleh bercakap lagi. Di hari akhirat tak boleh cakap langsung dah. Yang bercakap ni apa? Tangan bercakap. Tangan jadi saksi. Ya, aku yang ambil. Ya, aku yang tanda tangan. Ya, aku yang transfer. Ya, aku yang tulis taib. Semua. Kan? Dan kaki menjadi saksi di hari wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki akan menjadi saksi. Ini asas yang kedua, bahawa segala amanah ini akan diaudit oleh Allah di hari akhirat nanti. Termasuklah walaupun ustaz, ya ustaz, orang jawatan besar kena. Bukan orang jawatan besar saja. Kita yang bertugas sebagai cleaner. Ini amanah kita, pastikan. Kalau tanda bersih tandas berapa kali, awak kena bersih sini, itu amanah kita sebab kita terima gaji. Ada yang sedang work from home. Kita diberi amanah untuk bekerja, kita terima gaji, perlu deliver dengan baik. Ini juga amanah. Aku kena jaga amanah, aku terima gaji. Majikan bayar kat aku penuh, aku kena deliver supaya aku mendapat gaji yang barakah. Supaya di hari akhirat nanti kalau kena audit, aku lepas. Ramai yang work from home, yang ikutlah dalam bidang apa sekalipun, PDPR, dalam bidang pendidikan, dalam bidang admin, dalam bidang apa sekalipun. Ini yang kita perlu tunaikan amanah ini. Soalan kedua apa tadi? Yang membawa kepada tercalanya amanah. Ialah tercala tu bila kena benda tajam, tercala lah. Tercala tu apabila kita tidak menunaikan amanah tadilah. Dan berkait dengan hadis yang pertama balik, apabila tercalanya amanah, tidak ditunaikan dengan baik, tidak dijaga, maka akan membawa kerosakan-kerosakan dalam bidang kita itu. Dan dia juga akan berkembang lagi. Itu kerosakan. Dan yang kita ni, di hari akhirat nanti berat lah. Inilah kena jaga amanah. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekalian, itulah dikatakan bahawa sebenarnya bila kita menyebut tentang amanah, perlu diletakkan kepada orang yang ahli yang Ustaz. Sebabkan kalau tersilap kita letak, maka pada saat itu berlakulah unsur-unsur yang menyebabkan tercalarnya amanah. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Maslida kita sebentar tadi. Jadi jom sama-sama kita beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada saudara Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh dijadikan sebagai contoh dalam memegang sesuatu amanah yang telah diberikan? Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat amanah sejak dari kecil? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad. Salah satu sifat yang wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amanah, sifat amanah. Nombor satu sekali para penonton yang dikasihi sekalian, siapa yang lantik, siapa yang memberi gelaran al-amin pada Rasulullah? Siapa bagi? Orang-orang Arab jahil kafir. Ya, betul. Yang beri gelaran al-amin adalah masyarakat. Bukan Rasulullah yang panggillah aku amanah, panggillah aku amanah. Rasulullah tak suruh orang panggil dia amanah. Tapi baginda buktikan sifat amanah dalam kehidupan baginda. Dia bukan declare saya amanah. Tak, Rasulullah tak suruh orang panggil dia amanah. Tetapi gelaran itu diberi sebab orang percaya. Orang kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami di Mekah, kami kenal Muhammad 40 tahun dah. Kami tahu Muhammad. Kalaulah Muhammad berkata, di belakang bukit itu ada sekumpulan tentera sedang bersiap nak serang Mekah, kami percaya. Sebab kami kenal Muhammad, dia ni tak menipu, dia seorang yang amin. Maknanya masyarakat yang menilai selama ni, walaupun pelbagai usaha untuk buat karakter assassination, membunuh karakter Nabi Muhammad, diviralkan pelbagai tuduhan pada Nabi Muhammad, tetapi orang tetap terima, orang tetap panggil dia Al-Amin. Bukan dia duk suruh orang panggil dia amanah, dia tu sendiri amanah. Kadang-kadang ada orang dia kata, saya orang baik, saya ni orang amanah. Sebenarnya dari segi realitinya, Allahu Akbar, wallahu alam. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita panggil Al-Amin. Bahkan dalam suasana orang Mekah tak beriman dengan Nabi, maknanya tak terima Islam, tetapi mereka ini bila nak pergi musafir keluar Mekah, ada barang berharga, mereka cari siapa nak tolong jaga? Nabi Muhammad. Mereka cari Muhammad. Mereka cari Muhammad. Itulah antara tugas Sayyidina Ali. Sebab apa Sayyidina Ali ketika Rasulullah nak hijrah ke Madinah,
Sayyidina Ali diminta tidur kat katil Rasulullah. Dua peranan. Peranan pertama, mengelirukan musuh. Yang musuh nampak, oh Muhammad ada lagi tu dalam selimut. Rupanya Sayyidina Ali. Peranan kedua ialah, apa dia? Ada barang-barang amanah yang Rasulullah serah Ali. Yang ni bagi kat orang ni. Yang ni bagi kat orang ni. Yang ni bagi kat orang ni. Aku dah nak hijrah ke Madinah ni. Makna di situ Rasulullah kana yu'addil amanah, menunaikan amanah tu. Orang Mekah nak bunuh dah baginda, patutnya lari je lah, tinggal je lah, barang lagi baik angkut sekali lah. Tapi Rasulullah tidak, dia tidak angkut barang, file pun tak angkut, ni bukan hak aku tinggal sini. Ali sampaikan. Ini orang menilai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang amanah, seorang yang jujur. Bahkan walaupun ada perkara yang kalau kita fikir logik patut sembunyikanlah. Bagi contoh, kita tahu semua kisah yang menyebabkan turunnya ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka, sehingga ada lagi ayat dia ketika Rasulullah berdakwah dengan pembesar Mekah. Maknanya berdakwah dengan pembesar, kalau orang ni masuk Islam, dia ramai pengikut, impact dia besar. Jadi Rasulullah fokus dakwah. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang buta, yang dah Islam, datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah. Rasulullah, tolong ajar. Kawan tu buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Ya Rasulullah, Rasulullah tolong ajar saya apa yang dia ajar padamu, Rasulullah. Kawan tu buta, dia tak tahu Rasulullah sedang berdakwah. Rasulullah pula rasa, awak Islam dah. Dan kawan ni pembesar ni, aku tengah fokus ni. Kalau kamu masuk Islam, besar impact pada Islam. Dan yang buta ni datang tanya. Sehingga Rasulullah rasa sedikit terganggu dengan dakwah. Menyebabkan wajah Rasulullah agak masam sikit. Bukan sebab benci, tapi sebab ganggu dakwah tadi. Bahkan Rasulullah berpaling ke arah lain. Buta tu duduk sini. Ya Allah, para penonton sekalian, orang buta nampak ke kita masam muka? Orang buta nampak ke kita paling ke arah lain? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegur juga. Abasa wa tawalla, kamu telah bermasam muka, kamu telah berpaling ke arah lain. Anja'ahul a'ma, ketika mana orang buta datang tu nak tanya agama. Jadi saya nak beritahu jujurnya Rasulullah, ayat ni Rasulullah tetap baca dan sampaikan kepada kita, sedangkan ayat ni tegur baginda. Allahuakbar. Inilah orang yang betul-betul amanah. Tak, kan? Ini Rasulullah. Dia tak sembunyikan. Kalau nak kira kita off record. Tak cerita ke orang, Ustaz. Yang ni jangan masuk minit mesyuarat sebab yang rugi 3 juta ni saya punya keputusan hari tu. Dah meeting dah nasihat saya, tapi saya kata nak ke kepala saya juga. Yang ni jangan masuk minit Kalau kita lah. Bukan kita lah. Mana kalau orang yang tak amanah lah. Walaupun dia mengaku amanah, dia tak amanah buat kerja gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buktikan secara praktikal. Tetap sampai hari ni kita baca ayat abasa wa tawalla. Nak tengok amanah lagi Rasulullah, sebab soalan tanya amanah Rasulullah. Ustaz, sebelum kita nak masuk Ustaz, kita nak hold Ustaz jawapan tu. Sebab ramai seronok dia mendengar tentang sirah ni. Namun sebelum tu sidang betul sekalian, kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan kiru, sama-sama kita dapatkan jawapannya insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu di rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama-sama pada pagi ini kita menerusi satu tajuk yang cukup penting buat diri kita, itu berkaitan dengan hilangnya amanah. Jadi kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, terima kasih kami ucapkan kerana memilih rancangan Tanya Ustaz sebagai pilihan
untuk menerangi dan juga menceriakan pagi anda. Jadi insya-Allah kepada anda juga jangan lupa untuk kita laksanakan salah satu amanah kita di dalam menyebar luaskan ilmu pada pagi ini dengan kita menekan butang kongsi. Mudah saja tekan butang kongsi, sebenarnya kita sudah pun melaksanakan amanah kita di dalam tidak kita menyimpan ataupun menyembunyikan ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Jom sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat berkaitan dengan hilangnya amanah. Mudah-mudahan memberikan salah satu cara untuk kita nak mendapatkan dan juga menjana saham akhirat kita, insya-Allah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat tadi, Ustaz menceritakan kepada kita, berkongsi kepada kita berkaitan dengan beberapa sirah ataupun kisah-kisah menarik di sebalik sifat amanah Nabi. Kita nak dengar lagi. Jadi Ustaz, apakah lagi Ustaz di antara kisah-kisah menarik berkaitan dengan sifat amanah Nabi ni Ustaz? Silakan. Nak dengar lagi. Ustaz dengar. Ingat tak ayat qul huwallahu ahad? Tak. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa makna perkataan qul? Katakan. Maknanya katakanlah. Allah suruh siapa kata? Nabi. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul maknanya katakanlah. Okey. Para penonton kena fokus sikit. Perkataan qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul hal banyaklah qul. Tapi qul ini maksudnya wahai Muhammad, katakanlah. Kita fikir logik. Kita ambil satu contoh, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia. Allah bagi tahu Nabi Muhammad, wahai Muhammad, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Nak beritahu jujur dan amanahnya Rasulullah deliver ayat Quran, perkataan qul pun Rasulullah sampaikan pada kita. Allah. Maksudnya kalau kira logik Muhammad, katakanlah a'udzu birabbin nas. Patutnya Rasulullah a'udzu birabbin nas. Tu macam tu. Faham tak maksud saya? Faham tak? Seorang bos dia kata ke PA dia, beritahu semua staf esok cuti. Sedap saya. Beritahu semua staf bulan depan dapat bonus. Yang PA bos ni, dia pergi kat staf, dia kata apa? Siuk cuti. Esok cuti. Bulan depan dapat bonus. Tapi dia tak cakap, beritahu semua staf esok cuti. Kan? Boleh faham tak apa yang sedang saya sampaikan? Kalau tak faham, para penonton fahamlah. Maknanya betapa jujurnya dan amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran itu. Dan di sini jugalah bukti bahawa Al-Quran ini terjaga. Tapi kita nak bab terjaga tu tak apa, kita nak fokus bab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam every single word, bahkan every huruf, setiap huruf disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu baginda orang panggil dia Al-Amin. Dalam agama bahkan sebelum dilantik jadi nabi lagi, dia menguruskan bisnes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang duk bisnes banyak sekarang. Alhamdulillah kembali bangkit dalam bisnes. Contohilah pada yang terlibat dengan bisnes, contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bisnes. Dua sifat utama. Al-amanah wal fatanah. Kejujuran dalam bisnes dan juga skill. Skill ni saya terjemahkan pada al-fatanah, kebijaksanaan. So Nabi Muhammad ada skill macam mana dia nak convince orang beli barang. Macam mana dia nak fahami supply and demand. Macam mana dia nak market harga. Macam mana dia nak influence biar orang rasa berminat barang dia. Itu skill Rasulullah. Dan juga al-amanah. Rasulullah ada kejujuran dalam bisnes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, dia pergi kat pasar, tengok kurma, ke atas kurma elok. Masukkan tangan dalam kurma, bawah tu basah rosak. Rasulullah kata, man ghasyya falaysa minna. Siapa yang menipu dalam bisnes bukan di kalangan kami. Amanah dalam berniaga. Allahu akbar. Comel gambar kat Instagram, kat katalog. Bila siapa kat kita, indah. Kabar dari rupa. Allahu akbar. Ini amanah juga macam kita dalam berniaga. Barang nak sampai tak sampai, kita janji. Biarlah janji itu dengan jujur. Kalau kita kata barang, kita tahu barang bulan depan sampai. Kita kata tak apa, awak masuk duit dulu kat saya. Nanti minggu depan dapat barang. Bulan depan. Apa seminggu kita tahu dah sebulan lagi. Tapi Allah delay lah, kita buat alasan. Mana kita tidak jujur tu. Kita tidak jujur dalam berniaga, macam mana nak dapat berkat? Apatah lagi
construction dan sebagainya, bagi sebut harga barang macam ni, bila buat tak ikut spek. Sudah rumah tu masa defect kan, benda dipanggil tu, ketuk-ketuk tile, banyak gelonggong di dalam. You know gelonggong? Memang tak tahu Ustaz. Gelonggong ni maksudnya dia buat rumah, dia pasang tile. Okey tak? Jadi dalam tile tu bila kita ketuk, bunyi ada ruang udara. Potong tu. Maknanya dia simen tu tak penuh. Penuh. Itu we call it gelonggong. Gelonggong. Okey Ustaz. Okey Ustaz, dapat hari ni. Vocabulary Ya, vocabulary. Jadi itu tidak jujur. Kan? Dia renovate dapur orang, dia buat. Mana ada orang cek masa buat kerja? Batang-batang besi piling, batang-batang besi konkrit, masuk quotation harga barang ni, bila buat guna barang lain. Macam mana wiring dan kejujuran dalam berniaga, nak cari rezeki. Yang diberi apa? Jadi kita kata nak tanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kan, dalam bisnes. Bagaimana jujur Rasulullah dalam bisnes? Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dia ni business owner, Khadijah. Jadi ramai salesman yang ambil barang dia bawa pergi berniaga. Khadijah. Barang di Mekah berniaga di negeri Syam, Syria. Salesman. Jadi setiap kali salesman ni balik, bawa untung pada Khadijah. Tapi bila Muhammad yang bawa barang ini bawa balik untung lebih. Itu yang Khadijah rasa special orang ni. Sebab apa untung lebih? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, peniaga-peniaga sebelum ni, salesman, niaga, bawa balik untung. Tapi ada sebahagian masuk poket dia. Tak serah semua pada Khadijah. Bila Muhammad, untung banyak ni, dia bagi semua. Itu sebab satu, banyak untung. Sebab yang kedua, sebab Nabi Muhammad ni pandai berniaga. Bukan saja dieksport barang dari Mekah pergi jual kat Syria. Dah untung kat sana, beli barang kat sana, import balik ke Mekah pula. Jadi 2 trip dapat untung. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata dalam bisnes perlu ada dua, kejujuran dan ilmu, skill bisnes tersebut. Memahami nature bisnes, memahami produk, keperluan, macam mana supaya beri manfaat pada masyarakat dalam bisnes. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kepimpinan baginda, Allahu akbar. Dalam leadership baginda, 10 tahun Rasulullah menunjukkan contoh sebagai seorang pemimpin yang hebat di Madinah. 10 tahun. Pelbagai kita melihat kejujuran baginda menunaikan amanah kepimpinan tersebut. Banyak sangat contoh sehingga baginda menyebut, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku akan potong juga tangan Fatimah. Walaupun dia anak aku, salah lah. Aku tetap kena laksanakan amanah aku ni sebagai pemimpin. Dan banyak lagi contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sidang betul sekalian, banyak sebenarnya contoh yang kita boleh dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah berkaitan dengan sifat amanah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan Ustaz menjadi pembakar semangat kita untuk terus kita menjalankan ataupun melaksanakan suatu pekerjaan dengan amanah, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita balik persoalan berikutnya Ustaz, daripada saudara Ali. Assalamualaikum Ustaz Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ali nama dia. Ya betul Ustaz. Kenapakah sifat amanah boleh tercabut dari seseorang walaupun dia tahu perbuatan tersebut dikeji? Adakah sifat amanah dapat diwarisi dari ibu bapa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru Ustaz. Silakan. Antara sebab orang jadi hilang amanah, asalnya bagus. Dulu aku kenal dia bagus. Nombor satu, antara faktor utama, dengan siapa dia berkawan. Dia berkawan. Kan? Bila dia berkawan dengan orang yang jujur, dia berkawan dengan orang yang saleh. Dulu dia ni masa berkawan dengan ustaz tu, dia dulu ni masa berkawan dengan ulama, bagus dia ni. Bagus. Kalau cakap pun keluar ayat Quran, keluar hadis, masa berkawan dengan ustaz. Kawan dengan ulama. Sekarang apa jadi gitu? Tengok dengan siapa dia berkawan. Tak ada dah ayat Quran. Tak ada dah hadis Nabi. Tengok dia berkawan dengan siapa. Itu faktor. Kan tak kira lah dalam bidang apa pun. Dia di tempat kerja. Dulu dia berkawan dengan orang yang memang punctual. Orang yang jujur deliver kerja. Sekarang apa dia jadi gitu? Banyak ponteng. Nak, benda orang panggil tu, kalau masuk kerja tu. Tamping. Tampering. Suruh orang tolong. Benda ni masuk kerja. Sejak dia berkawan, dia jumpa taktik ya.
Kan? Dulu dia kerja, saya kenal dia dulu bagus, tapi sekarang ni asyik minta orang je nak deliver, minta duit dengan kontraktor pandai. Siapa ajar dia tu? Siapa ajar dia minta rasuah? Pandai dia sekarang dalam bab rasuah. You jangan transfer ke akaun tau, you bagi cash. Dan sekarang jangan bagi lagi, ini bulan Ramadan, tunggu lepas raya lah bagi rasuah. Bulan Ramadan haram rasuah. Masya Allah. Lepas raya. Siapa ajar dia? Kawan. Tengok dia berkawan dengan siapa. Dulu dia berkawan dengan orang yang tak jaga tutup aurat. Sekarang dia kawan dengan orang macam mana. Tengok duduk dalam majlis macam mana. Jadi di situ menyebabkan dia hilang amanah dia. Dia hilang kejujuran dia dengan agama. Kawan memainkan faktor yang besar. Kadang-kadang seorang suami, seorang ayah, dia dulu seorang yang kata family man. Seorang yang jujur dengan rezeki nak bawa balik kepada isteri dan anak-anak. Tapi sekarang ni bawa balik banyak, tetapi dengan cara yang tidak jujur. Kerana apa? Kawan. Kawan bagi tahu lubang kat tu, itu lubang kat sini, kawan. Antara faktor lah, sebab soalan tadi tanya berkenaan dengan faktor. Antaranya juga kadang-kadang kita ni, ustaz boleh lah cakap, ustaz tak pegang lagi jawatan. Bayangkan kita ni yang biasa bawa urusan bawah kita menguruskan duit 10-20 ribu. Tiba-tiba kita dapat satu power untuk uruskan 2-30 juta. Jadi ada masuk, bukan kawan dah sekarang ni. Datang. Kadang-kadang dalam bab kejujuran dalam berkait dengan rasuah. Bagi 1,000, 2,000, tolak. Tapi mari datang 200-300 ribu macam mana. Jadi antara faktornya ada tawaran yang mendatang, dan di sinilah cantiknya tajuk yang kita bincang ini, supaya biarlah kita bina kejujuran ini dengan iman, internal police yang bagaimana yang diajar oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingat juga akhirat, lalu kita jaga amanah ini. Insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, pemilihan kawan juga adalah salah satu indikator penting di dalam kita ingin memelihara sifat amanah pada diri kita. Insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, banyak lagi yang kita akan bincangkan dan bualkan berkaitan dengan hilangnya amanah. Jangan kemudian teruskan kekal bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, menerusi TV3 dan TV9 pada pagi ini, membincangkan topik berkaitan dengan hilangnya amanah. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat serumpun, saudara-saudara serumpun kita yang menyaksikan melalui Facebook kita pada pagi ini, yang telah pun menekan butang suka, butang like, yang telah pun menekan butang kongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan pahala dan juga ganjaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom sama-sama kita nak teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, hilangnya amanah, dengan kita meraihkan persoalan berikutnya daripada Puan Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta kru-kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dari segi pandangan manakah kita boleh melihat seseorang itu boleh memegang amanah dengan baik dan jujur? Sebabnya ramai daripada masyarakat kita hari ini terpedaya oleh seseorang yang pada zahirnya mampu boleh memikul amanah yang dipertanggungjawabkan, tetapi sebenarnya dia juga telah berlaku curang. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Jadi Ustaz, satu soalan yang menarik berkaitan dengan macam mana kita tengok seorang ni adalah seorang yang jujur dan juga amanah. Kadang-kadang saya tambah sikit Ustaz, ada seorang bertanya, macam mana kita nak tahu suami ni adalah suami yang terbaik sebagai pilihan dia? Silakan Ustaz. Bagus persoalan, macam mana nak tahu orang tu jujur ke tidak. Nombor satu sekali, history. Sejarah dia. Sejarah dia macam mana. Sebab tu dalam nak bekerja, dia ada interview, dia ada reference company lama dia. Kita nak ambil staff ni, nak jaga duit ni, kita nak company nak invest, nak bayar gaji dia 20,000 ni. Jadi takkan kita nak
biasa-biasa. Kita kena check history dia. Tengok sejarah dia belajar kat company mana. Dan ada company dia akan check, dia akan cross check pula dengan company lama. Kena check history lah. Bukan saja dalam bab bisnes, dalam bab politik. Nak bagi jawatan dalam bidang politik, tengok history dia. Oh, menipu. Berapa kali dah menipu. Percaya juga. Jadi ini pun history dalam bab politik untuk beri amanah jawatan. Dalam bab bisnes untuk beri amanah jawatan. Kena check history dia. Macam mana nak check history dia? Kita tanya. Kita boleh sekarang ni mana semua ada kan, boleh tengok, boleh scroll Facebook dia. Dulu macam mana? Sekarang ni Tak payah. tak payah kan? Tak boleh ni habis PT syarikat kau bagi kat dia. Tak boleh lantik jawatan ni, dia tipu pula nanti. Jadi soalan tanya how, bagaimana nak tahu jujur seorang. Dan ada juga kaedah yang ni bahaya sikit lah, try and error lah. Try and error. Mana lantik bila terbukti ketidakjujuran, kita tahulah. Jadi itu yang pertama, sebab kita tak mampu nak menilai dalam hati orang. Kita tak mampu, kerana dalam hati ni Allah yatawallas sarair, nahkum bizawahir. Kita berhukum dengan yang zahir. Sebab tu history tadi, sejarah tidak menipu. Kan? Sebab tu dalam Islam adanya orang-orang yang gugur keahlian untuk menjadi saksi. Dia gugur sebab dia ni tak jujur, tak boleh terima dah. Dan kita kena ingat amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat orang-orang munafik. Ayatul munafiq thalath. Idza hadatha kadzaba wa idza tumina khana. Apa benda ni? Apabila bercakap bohong, apabila diberi amanah dia khianat, wa idza wa'ada akhlafa, bila dia janji dia bohong. Memang history dia nipu sama. Janji, ya Allah, Tuhan, lantiklah saya kat syarikat kita ni, saya akan bagi sale 3 kali ganda untuk bulan depan. Nipu. Dia nipu. Tuhan, lantiklah saya dengan jawatan ni. Kalau lantik saya akan bagi bantuan kat awak. Tipu. Tak jadi. Dia seorang, maknanya history dia. Ingat hadis Nabi, bila berjanji bohong, dia beri amanah, dia khianat. Bila bercakap pun, dia tak benar dalam percakapan dia. Jadi, ini panduan daripada Rasulullah SAW. Ustaz kata kat orang ke? Ya, memang saya kata kat orang lah. Saya tak kata kat kambing ataupun lembu. Sebab ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW memang nak menegur dan menasihati orang. Dan inilah tujuan kita belajar hadis-hadis ayat Quran, untuk kita kenal orang. Yang kat hujung tadi yang sebut macam mana nak tahu suami yang jujur. Patutnya kena sambung ke soalan. Dan juga bagaimana nak tahu isteri yang jujur. Sambung. Tapi gitulah, kita bina lah dengan pasangan kita. Kita bina lah dengan trust. Tiru bagaimana rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah. Bukankah dibina dengan trust, sacrifice, dibina dengan pengorbanan, kepercayaan. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah dah wafat, Rasulullah masih lagi menghantar makanan-makanan ke rumah kawan arwah Khadijah. Bahkan duduk dengan Aisyah, Rasulullah sebut lagi arwah Kak Jah dulu. Kak Jah. Sehingga Aisyah dalam satu riwayat bertanya, wahai Rasulullah, sebut lagi nama Khadijah. Khadijah tak ada, dah nikah ada ni. Apa jawapan Rasulullah? Khadijah dulu, ketika semua orang kufur denganku, dia beriman denganku. Trust, percaya. Ketika orang tak percaya aku bawa Islam ni, dia orang pertama percaya. Trust. Isteri percaya pada suami. Dia telah mengorbankan hartanya bantu dakwahku. Sacrifice, pengorbanan. Kan? Nak percaya macam mana, Ustaz? Password handphone lagi, password WhatsApp lagi, Ustaz. Kalau cakap telefon pergi masuk dalam tandas, Ustaz. Tiba-tiba je pergi masuk dalam kereta. Kereta tak start pun cakap dalam kereta. Nak percaya macam mana, Ustaz? Sangka baik je lah, Kak. Dia nak bincang bisnes tu, kan? Kan? Jadi, kita jujurlah. Jujur dengan diri kita. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. Itu kejujuran tadi akan mengeratkan kasih sayang. Yang jujur Allah akan tolong. Itu pegang itu. Ustaz cakap senang lah. Ustaz tak tahu suami saya. Ustaz tak tahu isteri saya, Ustaz. Isteri saya sibuk bisnes online sekarang ni, Ustaz. Dropshipper.
Dia tak layan dah kat saya. Pukul 12 tengah malam, pukul 1 pun layan bisnes online lagi. Rupa-rupa jumpa ex dia, Ustaz. Ex, tahu ex. Dia ada bekas-bekas. Ya, jadi jujurlah. Ingat, kita pegang. Orang yang jujur, Allah tolong. Orang yang jujur, Allah tolong. Dalam bab rumah tangga, dalam bab apa pun, insya-Allah Allah bersama dengan orang yang mematuhi, orang yang buat kerananya. Kita nak tunaikan amanah, kita nak jujur kerana Allah. Allah akan tolong kita, insya-Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada sahabat kita sebentar tadi. InsyaAllah. Jom kita nak tengok lagi. Apakah persoalan-persoalan yang kita boleh ajukan kepada Yang Bergerak Ustaz? Soalan seterusnya daripada Puan Nuri Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bayi dilahirkan bersih dari kekotoran dan dosa. Apakah sifat amanah akan kurang apabila manusia terpengaruh dengan anasir kebendaan? Apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Sekian, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Ustaz, silakan. Memang dalam sepotong hadis riwayat Imam Ahmad, yang ini pun hadis yang sangat menggerunkan kita berkait dengan akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah." Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, akan datang satu zaman, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Pembohong, orang kata dia betul. Wa yukazzabu fiha as-sadiq. Orang yang benar, Kata bohong. dia kata tak boleh percaya ni, tak boleh pakar ni. Baca Al-Quran ke hadis ke tak boleh pakar, tak boleh percaya. Dikatakan bohong, orang yang benar. Dan Rasulullah sambung lagi. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pada zaman itu, kata Rasulullah, orang yang jujur, mereka tidak diberi jawatan, tugas, tanggungjawab. Orang yang memang khianat, mereka ini diberi tugas, tanggungjawab. Allah. Dan pada saat itu akan selalu bercakaplah, akan sentiasa viral lah ucapan-ucapan yang disebut oleh golongan Ruwaybidah pada zaman tu. Siapa dia Ruwaybidah? Sahabat tanya, Rasulullah, Ruwaybidah tu siapa? Rasulullah sebut, at-tafih alladhi yatakallamu fi amril 'amah. Orang bodoh, orang yang tak tahu agama, orang yang tak tahu ilmu, tapi bercakap dalam perkara besar, perkara ummah. Sekali dia bercakap, berapa orang like. Dia bercakap bukan berdasarkan ilmu agama pun. Kalau dia bercakap bab politik, kalau dia bercakap bab kesihatan, kalau dia bercakap bab ekonomi, dia tak menguasai pun bab ekonomi tu. Bab kesihatan, dia punya ulasan tu. Nak selesaikan masalah kesihatan, masalah wabak. At-tafih, Rasulullah kata, as-safih, orang yang bodoh, orang yang tak ada ilmu, tapi dia bercakap viral. Orang lagi ramai orang like, lagi ramai orang share. Nabi tak sebutlah viral share, tapi itulah yang berlaku. Yang bercakap benar, yang bercakap berdasarkan fakta, mereka ini dikatakan, oh tak betul ni. Oh sikit-sikit Al-Quran, sikit-sikit ulama sebut. Ulama itu kitab lama dah tu. Ulama sekarang apa sangat. Yukazzabu fiha as-sadiq. Orang yang benar. Dan ini berlaku. Hadis Nabi sebut. Allahu akbar. Ramai banyak sekarang. Maknanya apabila ilmu tidak menjadi asas lagi. Sebab tu kena juga amanah dalam ilmu. Jadi soalan yang tanya tadi, macam mana apa dia kata supaya kita tidak apa Cik Noli tadi Kita tidak betul kepada anak-anak kita sekarang, Ustaz. Adakah sebabkan oleh kebendaan ni, Ustaz? Ya, berkait dengan kebendaan. Allahu akbar. Itu tadi kita bincang tentang faktor hilang amanah kan. Saya kata kawan datang tawaran. Ini kebendaan. Antaranya juga kerana faktor kebendaan yang menyebabkan hilangnya amanah. Sekarang ni orang upload gambar naik kereta besar. Orang upload gambar main dengan duit. Jadi kadang-kadang kerana terpengaruh dengan kebendaan, dia nak juga. Bila nak juga itu, ada peluang-peluang, ada amanah yang sepatutnya jaga, dikhianati amanah tersebut kerana kebendaan. Tidak dinafikan, memang itu antara faktor besar yang menyebabkan orang
abaikan amanah. Wallahu a'lam. Jadi kebendaan juga menjadi salah satu faktor menyebabkan seseorang semakin terhakis sifat amanah mereka. Jadi saudara betul sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Nuri Abdullah kita. Jadi sebenarnya Ustaz, dengan terjawab soalan tersebut, kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Habis dah? Habis kat TV3 Ustaz. Jadi sidang betul sekalian, nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan hilangnya amanah ni, ayo sama-sama kita saksikan menerusi TV9. Sebentar saja lagi 30 minit ekstra eksklusif. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, menerusi TV9, dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal setia bersama dengan kami pada pagi ini. Ya, rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, sama-sama pada pagi ini kita membincangkan satu topik yang cukup penting sebenarnya untuk diri kita, iaitu berkaitan dengan hilangnya amanah. Ingat, kita ni mungkin boleh hilang kawan, kita mungkin boleh hilang pasangan, tapi kalau hilangnya amanah, itu adalah satu tanggungjawab kita yang cukup besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengambil berat tentang amanah hamba-hambanya. Ingat, baginda SAW pernah bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman seseorang yang tidak ada amanah pada dirinya. InsyaAllah kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham kita pada pagi ini untuk sama-sama kita bincangkan. Jadi jom, tanpa memasa, ayo sama-sama kita raikan persoalan yang berikutnya daripada saudari Amirah Syahirah. Assalamualaikum Ustaz Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya adalah seperti berikut. Yang pertama, integriti amat berkait rapat dengan amanah. Apakah antara faktor ataupun punca yang menyebabkan berlakunya ketirisan integriti dan amanah dalam sesebuah organisasi atau institusi? Yang keduanya, apakah implikasi sekiranya berlaku ketirisan integriti amanah terhadap agama, negara dan masyarakat? Terima kasih Ustaz. Satu soalan cukup menarik, dan saya juga dulu Ustaz pernah berkesempatan bekerja di bawah bahagian Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard di Bakar di IPK Pulau Pinang dulu. Jadi ini ada satu benda yang cukup penting berkaitan dengan integriti dan juga amanah Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. Tadi sementara kita dengar berita tadi, sempat saya tengok-tengok komen-komen. Bagus komen-komen hari ni di page Tanyalah Ustaz. Yang tak biasa menonton pun menonton hari ni. Alhamdulillah. Moga-moga diberkati oleh Allah, dapat tambah ilmu dan insya-Allah dapat manfaat lah. Okey. Implikasi apabila orang tidak tunaikan amanah. Implikasi apabila seseorang itu tidak jujur. Implikasi apabila amanah itu hilang. Yang pertamanya, implikasi kita bincang dah berkenaan dengan di hari akhirat. Di hari akhirat dia akan kena audit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada juga implikasi di dunia. Kalau dia ni duduk dalam sebuah syarikat, terlibat dengan bisnes, ataupun dia duduk di jabatan kerajaan, ataupun dia duduk dalam satu organisasi, NGO dan sebagainya, sudah pasti bila dia abaikan amanah, bila dia tidak jujur dengan amanahnya, akan memberi kesan kepada organisasi tersebut, akan memberi kesan kepada syarikat tersebut, akan memberi kesan kepada jabatan tersebut. Pasti ada implikasi. Jadi nama buruk kepada organisasinya. Kalau dia tak jujur, dia akan bawa, apatah lagi kalau dia pegang jawatan dalam organisasi tersebut, dibawa nama buruk. Kalau dalam bisnes, apabila dia tidak jujur, ada implikasi, maknanya akan short duit, ya, akan memberi kejatuhan kepada bisnes tersebut bila dia tak jujur. Sama ada dia staff ke, dia bos ke, kalau tidak jujur akan memberi kesan pada bisnes, tak akan tahan lama. Sekali kita tak jujur, sampai bila-bila word of mouth, orang akan cakap tentang ketidakjujuran tersebut. Itu dalam bisnes. Kalau dalam jabatan, dalam berkait dengan tender, berkait dengan projek, bila tak jujur, berat. Bukan saja beri kesan pada diri dia, tapi kepada keselamatan. Bayangkan buat bangunan, buat lift, buat apa-apa, tapi ada ketidakjujur. Soalan tanya tadi tentang ketirisan integriti.
Bila tidak integriti, awak pergi side, sepatutnya tak lepas. Tak apa, kau tim. Okeylah, bolehlah. You boleh claim progress lah. Sebab tu memberi bahaya bangunan. Mungkin runtuh. Mungkin berkait dengan nyawa orang. Berkait dengan kerugian duit. Apabila masalah ketirisan, soalan tanya tadi kan, ketirisan integriti tadi. Ia memberi kesan. Itu dalam bab pengurusan. Kalau dalam bab kekeluargaan, seorang ayah yang tidak jujur dengan rezeki yang dibawa pulang untuk suap ke mulut anak dan isterinya akan menyebabkan tidak berkat. Tak berkat. Ayah duk menipu kat pejabat. Ayah waktu kerja, orang panggil apa? Mengulau. Mengular. Oh, utara sebut mengulau. Oh, orang Melakau lah sebut mengulau. Kat Terengganu kita sebut snake. Jadi menyenik. Jadi dia tidak jujur dengan tugas kat pejabat. Dapat duit gaji, bawa balik ke rumah. Menyebabkan hidup usia. Apa anak saya malas mayang, Ustaz? Apalah anak saya ni susah sangat anak ni. Rupanya kita yang puncanya. Ini implikasi. Apabila tidak ada integriti di dalam mencari rezeki. Dan begitulah seterusnya. Orang berhutang. Allahu Akbar. Berapa ramai yang berhutang duit orang. Masa berhutang tu niat tak nak bayar dah. Allahu Akbar. Ingat yang berhutang, bayarlah. Tak boleh bayar sekaligus, bayar sikit-sikit. Tunjukkan kesungguhan kita, Allah akan tolong kita. Yang jenis tak bayar hutang ni, hidup semakin susah sama. Susah je. Kan? Sebab apa? Ini implikasinya. Apabila ia tidak jujur dalam bab hutang. Dan begitulah seterusnya cantik amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang berkait dengan menunaikan amanah ini. Wallahu insya-Allah. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada saudari kita sebentar tadi. Jadi mudah-mudahan kita semua terus serapkan sifat amanah dalam diri kita. Insya-Allah. Jadi jom kita nak raikan persoalan berikutnya daripada Puan Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, bagaimana untuk membentuk awal didikan dan sahsiah diri kepada anak-anak supaya beramanah dan bertanggungjawab dengan amanah yang diberikan agar menjadi insan terpuji, disegani dan dihormati? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. #biar tahu, jangan keliru Ustaz. Cara nak didik anak-anak Ustaz untuk sifat amanah. Memang bagus sangat soalan ni. Lepas tu kita kata apa? Action speak louder than word. Betul. Bahasa Terengganu Ustaz. Memang pagi-pagi ni keluar bahasa Terengganu. Action speak louder than word. Perbuatan kita memberi kesan daripada apa yang kita cakap. Anak-anak perhati. Tapi ramai juga zaman sekarang ni nak jumpa belalang cakap belalang, cakap kat dia orang, ayah tak ada kat rumah. Allah. Ya. Ajak anak menipu. Jadi dia ajar anak menipu. Dia tengok nombor telefon naik, Allah, AJK masjid cari aku ni. Dia suruh anak dia jawab telefon. Cakap abah tak ada, abah tinggal telefon kat rumah. Dia sedang mengajar anaknya tidak jujur. Dia bukan saja ajar anak tak jujur, tetapi dia sedang tanam ke dalam anak dia tak percaya pada dia. Anak sendiri jadi tak percaya pada dia. Bukan saja anak, isteri pun. Dia tengok nombor telefon, Allah, dia ni telefon nak tanya hutang lah ni. Bagi kat bini jawab. Cakap abang keluar, abang pergi surau, abang tinggal telefon. Isteri, dia suruh isteri menipu. Satu isteri tu belajar menipu dengan dia. Yang kedua isteri pun, kalau kawan dia tipu, aku pun dia tipu juga. Menghilangkan kepercayaan. Jadi memang soalan tanya ini, macam mana kita nak bina didikan awal, nak bina saksiah pada anak-anak dalam menunaikan amanah dan tanggungjawab ni. Memang sekarang ni musim Covid, kita diuji oleh Allah dengan wabak. Jujurlah, balik. Dah sanitize ke belum? Sanitize. Jangan kita tipu-tipu. Kita tipu anak kita sendiri. Kita tak sanitize, kita tidak jaga SOP. Kita kata dah, mana kita tipu anak kita, anak pun tengok. Allahu Akbar. Jadi dia memberi kesan.
masuk dalam subconscious mind, masuk dalam minda dia tanpa disedari tentang ketidakjujuran. Bila dia perhati, bila dia tengok ini di rumahlah didikan pada keluarga. InsyaAllah. Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya ibu bapa memainkan peranan untuk menunjuk cara untuk kita nak menjadi amanah di hadapan anak-anak kita. InsyaAllah. Jadi banyak lagi yang kita akan jawab. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika, kembali sebentar sahaja lagi insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman seseorang yang tidak beramanah. Kembali kita bertemu rancangan Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru pada pagi ini. Sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan hilangnya amanah. Mudah-mudahan sifat amanah ini terus subur dalam diri kita semua, insya-Allah. Kita sudah pun berada di dalam segmen yang terakhir pada pagi ini. Sungguh pantas masa berlalu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan saki baki masa yang tinggal ni Ustaz, kita nak raikanlah lagi persoalan yang berikutnya daripada Puan Ram Desaru. Assalamualaikum Ustaz Da'i Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, bagaimanakah caranya nak kembali sifat amanah apabila seseorang itu pernah melakukan pecah amanah walaupun pernah bersumpah menjaga segala amanah tapi tidak amanah dan seterusnya tidak akan mempercayainya lagi sehingga akhir hayat. #biar tahu jangan tipu Ustaz. Jadi Ustaz tak tambah sikit Ustaz. Cara kita bagaimana Ustaz? Kalau kita ni dah selalu sangat ditipu oleh seseorang, kita nak ubah balik persepsi kita terhadap orang tersebut agar kita mampu untuk nak satukan kembali silaturahim dengan dia Ustaz. Bagaimana? Silakan. Jawab soalan ni dulu Ustaz. Tadi. Dia dah bersumpah dengan nama Allah. Kemudian dia khianati. Dia bersumpah nak jaga amanah ni, dahlah bersumpah guna nama Allah. Lepas tu dia langgar sumpah dia. Yang pertama ini sangat besar. Guna nama Allah, lepas tu langgar. Dia akan mendapat kemurkaan Allah. Hidupnya tak berkat kalau dia tidak bertaubat. Di dunia, di hari akhirat lagi lah. Sebab dia guna nama Allah. Lepas tu dia langgar. Tadi dia kata, macam mana orang yang bersumpah dengan nama Allah, lepas tu dia pecah amanah, dia langgar. Ini mengundang kemurkaan Allah, tak akan berkat kehidupan. Jangan main-main kita dengan nama Allah. Orang yang mengagungkan Allah, dia tak boleh terima apabila orang main-main dengan nama Allah. Ada orang yang bersumpah dalam bab perniagaan. Wallahi barang saya ni elok. Wallahi. Bersumpah dalam berniaga ni dilarang. Jangan banyakkan bersumpah dalam berniaga. Betul lagi tadi soalan tanya nak jaga amanah kemudian dipecah amanah. Maka perlu bertaubat yang sungguh-sungguh sebelum nyawa sampai ke halqam. Kena buat persiapan begini. Jadi ini memang besarlah dosanya. Ini sangat besar. Kemudian yang apa ni yang tertanya tadi tu, orang yang pernah kita pernah ada berurusan dengan seorang, dia pecah, dia khianat kita punya amanah diberikan. Macam mana kita nak silaturahim dengan dia, nak ubah persepsi kita terhadap orang yang dah berubah ni Ustaz? Macam soalan orang putus cinta je. Ataupun mungkinlah dia dengan bersahabat je. Kita ni bila dikhianati, I can forgive but I cannot forget. Istilahnya. Dalam bersahabat, dalam berurusan, dalam berorganisasi, dalam berbisnes, dalam berpolitik, dalam berjiran, ketika orang tersilap dengan kita suruh masak dia silap, kita suruh ambil barang dia jatuh barang, pecah rosak, kita boleh terima. Tapi kalau awak khianat, ini satu perkara yang kita tak akan boleh lupakan. InsyaAllah, kalau awak minta maaf, kalau awak akui khianat tersebut, insyaAllah kita boleh maafkan. Tapi, bila soalan berkait dengan silaturahim, berkait dengan kesan selepas tu, dia tak sama dah macam dulu. Trust is like a glass. Kepercayaan daripada kejujuran ini ia seperti kaca. Once broken apa? Considered seal. Consider so. Once broken, consider so. Nak bagi tahu gini. Gelas ataupun kaca, kepercayaan seperti kaca, seperti gelas. Bila pecah,
kita nak buat balik, kita nak tepek, kita ambil gam, kita salotek, boleh jadi gelas, tapi dia tidak sama macam asal. Dia tak sama dah macam asal. Maknanya bila kamu pernah khianati isterimu, kamu pernah khianati organisasimu, kamu pernah khianati bisnesmu, bolehlah nak mengaku, lepas kena saman, lepas bayar ganti rugi. Tapi selepas tu tak sama dah kepercayaan sebagaimana sebelum ni. Bang, saya boleh maafkan abang. Tapi kesan itu. Dalam persahabatan, kita pernah bersahabat, kita cakap kat dia rahsia. Tiba-tiba dia tidak amanah, tidak tunaikan amanah, jaga rahsia tersebut. Dia bocorkan rahsia sehingga mengaibkan kita. Dia bocorkan rahsia sehingga memberi kesan pada rumah tangga kita. Maka ini lepas tu dia minta maaf. Sebab soalan tadi kan nak bina balik silaturahim kan. Kita boleh maafkan. Ustaz, boleh ke macam Ustaz sebut tadi tu, I can forgive but cannot forget? Islam menggalakkan memaafkan. Islam tak paksa kita lupa. Tak paksa. Dan yang Islam larang ialah, dah Ustaz boleh ke kalau orang khianat kita, kita tak boleh nak lupa, kita ingat? Tak salah. Cuma yang salahnya apa? Balas dendam. Kalau kita balas dendam, itu salah. Tidak ada balas dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia balik buka kota Mekah, Rasulullah ingat, tak boleh nak lupa apa yang orang Mekah buat kat baginda. Tetapi baginda maafkan dan baginda tidak dendam. Tak berdendam. Begitu juga kita yang pernah dikhianati. Ya, aku akan ingatlah kau buat apa kat aku dulu, tapi aku maaf dah. Ya, aku maaf dah. Dulu kau buat apa? Dulu kau bersumpah dengan nama Allah, tapi kau khianat juga. Hari ni kau kata minta maaf. Ya, aku boleh maafkan, tapi I know you. I know what you did last summer. Aku tahu mu buat apa dulu. Jadi ini kaedah dalam Islam. Kita digalakkan memaafkan. Kita dilarang balas dendam pada orang yang pernah khianat kita, dan dia minta maaf dah, kita maafkan. Tapi tak boleh nak lupa. Nabi pun tak boleh nak lupa Wahsy yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Tetapi Nabi SAW memaafkan. Jadi balik pada yang soalan tadi kata, orang yang pernah tidak jujur, pernah khianati kita, dia minta maaf pada kita, maafkanlah. Maaf. Dan jangan kita berdendam. Kalau kita tidak maafkan, Ustaz senanglah, maaf. Ustaz tak tahu dia buat kat saya. Sakit. Sakit dia khianat saya tu Ustaz. Ya, kalau kita simpan, penyakit tu tak hilang-hilang jadi. Bila kita maafkan, life must go on. Kita teruskan kehidupan kita. Kau khianat aku, ambil lah. Tak apalah, aku maaf. Pergi. Ya, gitu. Kalau kita asyik fokus, fikir, itu maka mengganggu ketenangan kita. Memang dikhianati, ini memang sakit. Tapi kita teruskanlah. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi Ustaz, mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, satu lagi Ustaz soalan. Saya terperasan Ustaz. Perkataan amanah, iman dan juga aman ni amat macam ada ngam-ngam tu Ustaz. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab root word dia. Root word dia alif mim nun. Alif mim nun. Amina. Amina asal maknanya aman. Aman. Daripada kalimah aminah inilah keluar kata terbitan bahasa Melayu, ataupun bahasa Arab dipanggil masdar. Iman, amanah, aman, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi hadis yang tadi anda baca di awal tadi, la imana liman la amanatalah. Tiada, hadis riwayat Imam Ahmad, tiada iman bagi orang yang tidak ada amanah, yang jenis khianat amanah. Walaupun bersumpah guna nama Allah, khianat juga. Tidak ada iman orang sebegini. Maknanya juga dia berkait rapat amanah, iman, aminah. Aminah, aman, amanah. Kita bila berurusan dengan orang yang bersifat jujur dan amanah, hati kita jadi aman. Tenang. Hati kita jadi tenang. Saya nak bagi pinjam duit kat awak, saya tak bimbang. Saya nak bagi barang kredit kat awak, saya tak. Sebab saya tahu awak ni orang yang jujur.
Orang yang memang menunaikan amanah. Bukan cakap je bisnes amanah, tapi awak tu memang amanah. Jadi saya aman. Nak deal bisnes, nak bagi rahsia jangan beritahu tau. Saya ni sebenarnya dalam proses borai sidah. Nak buka cawangan bisnes baru. Jadi kita tak naklah bisnes cawangan bisnes apa senyum dalam mas tu? Cawangan bisnes. Okay. Jadi kita nak buka cawangan bisnes. Kita tak nak bising-bising lagi sebab kita nak surprise. Kita punya launching kita. Kita punya launching bisnes kita tu. Jadi saya tahu dah awak ni seorang yang amanah. Takkan bocorkan rahsia. Saya aman. Berurusan dengan orang yang amanah kita aman. Kait dengan duit, kait dengan rahsia, nak bagi tugas, bagi tanggungjawab. Saya tahu awak akan deliver. Bila saya berjanji, awak berjanji masa, saya aman bila berurusan dengan orang yang amanah. Allah. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut, orang yang beramanah dia akan merasakan aman. Orang yang beramanah sudah pastinya dia beriman, dan orang yang beramanah pasti setiap doa diperkenankan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan jawapan tersebut menjadi kesimpulan kita perbincangan kita pada pagi ini tentang topik hilangnya amanah. Jadi Ustaz, sebagai penghujung, Ustaz sebagai penutupnya ni, sedikit bacaan doa, mudah-mudahan Allah SWT berkatilah pertemuan kita pada pagi ini di dalam taman-taman syurga ni Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Hakim, Ya Aziz, Ya Muntaqim, Ya Allah. Kurniakanlah sifat amanah ke dalam hati-hati dan jiwa kami, Ya Allah. Jadikanlah kami insan yang sentiasa menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kami, Ya Allah. Agar kami di hari akhirat nanti tidak akan terbeban. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk menunaikan amanah kami sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, dan apa saja amanah yang diberikan kepada kami, Ya Allah. Kurniakanlah pertolongan-Mu untuk kami menunaikan amanah tersebut. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami sahabat-sahabat yang amanah dan jujur. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami jiran-jiran yang jujur. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami para pemimpin yang jujur. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami majikan yang jujur. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami pekerja yang jujur. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami insan-insan yang sentiasa jujur di sekeliling kehidupan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT perkenankan setiap doa yang dibacakan oleh yang bagi Ustaz sebentar tadi, agar kita semua dikelilingi oleh orang-orang yang beramanah, insya-Allah. Jadi Ustaz, terima kasih Ustaz, mohon dihalalkan setiap ilmu yang dicurahkan kepada kami pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi dan menjadi manfaat buat kami semua, dan juga mampu untuk kami amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz pada esok hari bersama dengan Da'i Hakim, dan juga yang berbahagia ahli panel kita Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir yang akan membincangkan berkaitan dengan fiqh maslahah. Satu topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita ambil cakna. Jadi insya-Allah saya Da'i Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bahasa, tersilap tutur bicara. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan tiru. Saya Da'i Luqman mohon mengundur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.